Menjemput Yang Berhormat Menteri Keuangan untuk menjawab. Masa diberi 60 minit. Terima kasih Ya Datuk Yang Di-Pertua. Izinkan saya zahirkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Di-Pertua, izinkan saya zahirkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada semua ahli yang berhormat kerana telah mengambil bahagian dalam sesi perbahasan rang Undang-Undang Perbekalan 2022. Tidak kurang 81 ahli yang berhormat telah turut sama berbahas isu-isu yang melibatkan kepentingan rakyat, perniagaan dan juga negara. Saya hargai dan ucapkan ribuan terima kasih atas cadangan, teguran serta pandangan yang disampaikan ahli-ahli yang berhormat semua. Pada hari ini, izinkan saya memberi penjelasan dan menjawab persoalan-persoalan utama yang dibangkitkan sepanjang tempoh perbahasan lalu. Pertama-tamanya, ingin saya tegaskan di sini bahawa bajet 2022 tetap dengan tema keluarga Malaysia, makmur sejahtera, kekal bersifat inklusif, mampan dan seimbang dengan fokus untuk memastikan rakyat yang sejahtera, perniagaan yang berdaya tahan dan ekonomi yang makmur dan mampan. Ya. Datuk Yang Bertua, sejak pembentangan bajet 2022, beberapa ahli yang berhormat dan pihak lain telah menyuarakan cadangan berhubung usaha untuk menambah baik tadbir urus, kecekapan serta ketelusan pengurusan kewangan dan bajet kerajaan. Sukacita saya umumkan di sini bahawa peruntukan tambahan akan disediakan bagi perkara-perkara berikut. Pertama, peruntukan tambahan berjumlah 10 juta ringgit kepada Jabatan Audit Negara bagi memperkukuh keupayaan dan mengoptimum proses pengauditan. Perkara ini selari dengan hasrat dan titah juga Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong supaya kerajaan mengambil tindakan sewajarnya susulan pembentangan laporan Ketua Audit Negara baru-baru ini yang membangkitkan isu pembaziran wang awam. Ia juga mengambil kira pandangan ahli-ahli yang berhormat supaya peruntukan Jabatan Audit Negara ini ditambah. Menteri, kedua, peruntukan Langkawi berdiri, adakah nak mencelah Langkawi? Kalau bukankah saya yang betul. Do you want to respond? Saya habiskan. Silakan. Minta maaf Langkawi. Langkawi saya tak nampak. Silakan. Tak nampak. Minta maaf. Dia tak press. Tengah fokus tu. Tengah fokus, baik. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Mengikut aturan-peraturan, bajet kita perlu dikemukakan kepada Dewan ini supaya dapat dibahas dan ditentukan sama ada dilulus ataupun tidak. Sepatutnya Menteri Keuangan menjelaskan semua item-item dalam bajet. Tetapi sekarang ini saya dapati bahawa ada satu item yang tak disebut dalam bajet, tetapi sekarang ini sudah timbul di khalayak ramai. Bajet ini berkenaan dengan hadiah kepada Yang Berhormat bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Dianya akan dihadiah dengan wang, dengan harta dan rumah bernilai 100 juta ringgit. Kerana kononnya jasanya kepada negara. Ini tak disebut. Kerana kita nak tahulah apa dia jasa dia. Setakat yang kita tahu dia adalah satu banduan. He's a convict yang didapati bersalah. Dihukum 12 tahun penjara dan denda lebih daripada 200 juta. Yang dia tak masuk penjara dan dia tak bayar denda. Terima kasih denda betul bayar tapi tak bayar. Inikah jasa yang kerajaan yang ada ini nak balas budi, nak bagi. Jadi Perdana Menteri yang akan datang semua akan curi duit. Kerana kalau curi duit, dapat tambah duit lagi. Dan duit yang dicuri pun dibagi balik. Ini kerajaan baru dan dasar baru. Sepatutnya dijelas dalam bajet tentang hadiah ini. Saya sendiri jadi Perdana Menteri 22 tahun. Saya tak ambil satu kepin tanah pun. Tak ada ambil, cuma pension saya sudah. Itu saja. Baik, terima kasih Langkawi. Tapi ini buat kerja sekian lama, curi duit, seleweng duit, salah guna duit, salah guna kuasa, dihadiah dengan
100 juta ringgit. Baik. Terima kasih Langkawi. Kita minta Tadi- Menteri untuk menjawab. Untuk satu item disebut 10 juta. Baik. Tetapi nak hadiah ini 100 juta. 60 juta untuk beli tanah dan 40 juta untuk bangun satu bangunan untuk banduan ini. Baik. Terima kasih Langkawi. Saya minta Mungkin dia Menteri bercorak. mengulas. Baik. Mungkin dia bercorak sebagai jail. Saya tak tahulah. Tapi nampak 40 juta tu banyak sangat. Pasal kita buat rumah untuk Perdana Menteri pun 26 juta aja. Baik. Yang besar tu. Baik. Yang saya duduk situ dulu. Tapi ini untuk buat salah dapat 100 juta. Baik, terima kasih Langkawi. Terima kasih. Ya, Saya minta Jadi Ketua, supaya floor Menteri Kewangan sepatutnya jawab. Menteri Kewangan jelas apa dianya guna duit kerajaan Baik. untuk bagi hadiah kepada penyangak, kepada pencuri. Ini orang sepatutnya ada dalam jail. Tetapi bebas. Boleh pergi Singapura, boleh makan angin. Baik, terima kasih Langkawi. Terima kasih yang berhormat. Terima kasih. Kita minta floor Menteri Kewangan Saya jawab. harap Menteri akan jawab. InsyaAllah. Terima Baik, kasih. Terima kasih Bapak Langkawi. Yang Berhormat Langkawi tadi. Saya nak minta maaf tak nampak tadi Yang Berhormat Langkawi dah berdiri untuk menanya soalan itu. So mengenai soalan yang berhubung permohonan permohonan sebidang tanah kerajaan dan seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Langkawi juga mengenai sebuah rumah yang akan dibangunkan di atas tanah tersebut oleh mantan Perdana Menteri yang ke-6. Saya sebenarnya nak cadangkan kerana sebarang soalan berhubung ini ialah patutlah dikemukakan kepada Jabatan Perdana Menteri memandangkan urusan berhubung Akta Ahli Parlimen Saraan Akta 237 Akta Ahli Parlimen Saraan 1980, allowance dan juga keistimewaan bagi bekas Perdana Menteri terletak di bawah bidang kuasa Jabatan Perdana Menteri. Teruskan. Datuk Speaker, Ini dengan isu izin- perbelanjaan keuangan dengan izin Yang Berhormat Menteri Keuangan. Yang Berhormat Menteri Keuangan tadi, Datuk Speaker, Jadi betul. Dan saya faham bahawa perkara ini telah diluluskan oleh Kabinet. Dan saya fikir Yang Berhormat Menteri pun ahli Kabinet. Takkan dia tak tahu? Takkan dia tak bantah? Dia bantah atau tidak? Itu zaman Paguh ni. Your floor. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat sempurna. Datuk Speaker, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Menteri tadi menyatakan tentang bagaimana persoalan yang telah dibangkitkan oleh ahli-ahli parlimen sepanjang perbahasan belanjawan ini, dan di antaranya ialah berhubung kait dengan audit negara. Dan tadi untuk mempermudahkan, bukan persoalan dia sebenarnya nak tambah duit untuk audit negara. Apakah tindakan yang diambil oleh pihak pemerintah pada hari ini? Ketirisan yang berlaku, kapal, TUDM, berapa bilion, ada 6 bilion lebih lagi peruntukan yang lain yang telah ketirisan. It is action what is required dengan izin. It is not about additional funding. Negara kita dalam keadaan yang berhutang dan hutang banyak, belanja banyak lagi, but no action taken. Patut apakah yang perlu dijelaskan, apa tindakan yang akan diambil kepada mana-mana kementerian ataupun pihak-pihak tertentu yang terbabit dengan ketirisan ini agar perbincangan itu dapat kita kurangkan dan tindakan boleh diambil. Terima kasih. Terima kasih sempurna. Yang Berhormat Menteri, ringkas saja. Tadi kita baru dapat pengesahan di dalam Dewan ini bahawa memang ada permohonan, ada kertas yang dibawa ke dalam Kabinet yang mungkin diluluskan untuk bekas Perdana Menteri diberikan kemewahan 100 juta ringgit Malaysia. Persoalan saya di sini, apabila di dalam Dewan kita minta jawatan tetap untuk doktor kontrak, tak ada duit. Nak beri bantuan-bantuan tambahan, tak ada duit. Tetapi bagi satu orang, satu individu, Dewan ini nak luluskan 100 juta ringgit. Kalau kita luluskan perkara ini, our name, dignity and conscience will be on the line. Saya berharap ahli-ahli parlimen yang berada dalam Dewan ini pertimbangkan betul-betul. Jangan jual maruah diri. Terima kasih. Saya mohon. Menteri Kewangan saja. Teruskan. Ya. Mungkin saya nak sambung apa yang dicakap oleh jawab Yang Berhormat sempurna tadi. Apa yang saya sebut tadi adalah betul, hanya untuk memperkukuhkan keupayaan dan juga mengoptimumkan proses pengauditan ini.
Yang disebut tadi contohnya isu LCS lah, yang satu contoh yang disebut tadi. Kita sekarang sedang dalam berbincang dengan Kementerian Pertahanan mengenai apakah action dengan izin yang akan kita buatlah. Masih lagi dalam perbincangan dan kita akan buat laporan lah selepas akhir perbincangan tersebut. Yang kedua yang YB Muar saya dah jawab tadi, ya. Memanglah saya adalah salah satu ahli Jemaah Menteri. Kita telah menerima permohonan tersebut dan kita telah berbincang di Kabinet, dan untuk pengetahuan Yang Berhormat Langkawi dan juga Yang Berhormat Muar, tidak ada peruntukan di dalam bajet untuk rumah ataupun tanah tersebut, ya. Kedua, peruntukan tambahan ada dalam bajet. Semua keuangan negara apabila nak dibelanjakan perlu dibawa kepada Dewan ini. Ya. Bila nak bawa? Bila diluluskan lah. Yang Berhormat Menteri, Yang Berhormat Menteri, ini sepanggar. Kita cuma ingin nak tahu sama ada permohonan ini diluluskan ataupun tidak oleh Kabinet. So, perlu jelas di sini supaya kita tahu. Because kalau Yang Berhormat Menteri sebutkan bahawa tidak termasuk di dalam bajet yang ada, jadi bajet ini, yang 100 juta ini, untuk bekas Perdana Menteri ini, diambil daripada mana? So, kita minta penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Terima kasih, Semangah. Okey, terima kasih. Seperti yang saya sebut tadi, permohonan telah dibuat, perbincangan pun telah diadakan di mesyuarat Jemaah Menteri. Sekarang kita menunggu keputusan Jemaah Menteri dimuktamadkan. Baik, terima kasih. Oh, Yang Berhormat Menteri, kenapa tidak perkara ini dimaklumkan? Baru hanya dimaklumkan. Kalau Jemaah Menteri tahu tentang permohonan ini untuk memberikan rumah kepada Yang Berhormat Pekan, kenapa tidak perkara ini dimaklumkan? Kenapa semua senyap saja sehingga perkara ini dibongkar oleh Yang Berhormat Langkawi? Kenapa tidak maklumkan kepada kami? Kenapa bersenyap-senyap sehingga sekarang? Semua bersekongkol di sana. Okey, saya teruskan. Datuk. Ya Berhormat, saya minta kelekan. Jemaah Menteri sudah bincang, termasuk Jemaah Menteri daripada BN, daripada PN, daripada PN termasuk daripada PAS, Maknanya sudah bincang dan sudah buat keputusan. Itu saya tak tahu. Keputusan dah buat. Sedang tunggu dimuktamadkan seperti saya sebut tadi. Belum dimuktamadkan. Tapi sudah ada persetujuan awalnya. Saya minta Yang Berhormat Menteri Keuangan kita jelas. Boleh saya jawab mengenai timeline yang Bila Yang Berhormat senyum bila saya tanya sudah ada persetujuan awal, jadi Yang Berhormat duk berkali begitu, maknanya ini perkara sudah ada persetujuan awal seperti mana yang saya dakwa, termasuk daripada PAS, daripada PN, sokong untuk beri kepada bekas Perdana Menteri yang telah menghancurkan negara kita. Okey, biar saya jawab Yang Berhormat Langkawi dulu mengenai timeline tadi. Permohonan ini selepas bajet dibentangkan, ya, dan dengan itu tidak terdapat sebahagian daripada anggaran perbelanjaan 2020. Saya bersetuju kalau selepas. Maknanya sudah diluluskan. Untuk saya kata dengar betul-betul. Permohonan ini yang disebut tadi, ya, kenapa tak ada dalam bajet? Yang Berhormat Langkawi, kerana ia tidak dalam bajet kerana itu dibentangkan sebelum permohonan tersebut. Untuk dilaksanakan perkara ini bakal dibawa sebagai rang undang-undang bekalan tambahan ke Parlimen. Maknanya betul, telah diluluskan. Akan dibawa dalam bajet tambahan. Why bekalan tambahan? Ini saya nak sebut bahawa orang Melaka kena tahu bahawa kerajaan, Barisan Nasional, Perikatan Nasional yang ada dalam dia Parti Islam se-Malaysia lulus satu permohonan tanah yang bernilai beratus juta ringgit untuk seorang Yang Berhormat Pekan telah rompak wang. Kenapa beri dia rumah? Okey, terima kasih. Saya teruskan, ya. Teruskan. Kedua, pertubuhan tambahan. Ini mana boleh lepas. Mesti bancang sini tu. Apa ingat ini budak-budak akan lepas? Tak nak lepas tau ni. Tuan Yang di-Pertua. Ini duit rakyat lah. Hei, bekas sasaran kita semua tau. You jangan nak bela bekas Tuan Yang di-Pertua. Minta maaf. We do respect. Ahli Yang Berhormat Menteri Keuangan telah angkat sumpah dalam Dewan ini. Bolehkah dia kata ini belum dilulus ataupun permohonan ini lepas bajet dibaca dalam Dewan ini? Kalau dia boleh, dia angkat sumpah.
Dia boleh kerana Yang Berhormat Langkawi. Tapi saya tahu sebut tadi bahawa permohonan ini selepas bajet dibentangkan. Sebelum bajet dikemukakan dan diluluskan lepas bajet Belum. dikemukakan. Permohonan ini masih belum diluluskan Jadi ini semasa sebenar. Yang Berhormat Menteri Yang Berhormat Langkawi. Permohonan ini Turut ingat. saya sebut tadi selepas bajet dibentangkan. Dan dengan itu tidak terdapat sebahagian daripada anggaran perbelanjaan 2022. Ya, itulah prosesnya. Dan as you know, Yang Berhormat, kalau ada expenditure selepas itu, kita akan buatlah di bawah rang undang-undang perbekalan tambahan ke Parlimen. Silakan Yang Berhormat Puchong. Yang izin Tuan Speaker. Ya, sila. Soalan kepada Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri, susulan daripada apa yang dibawa oleh Langkawi tadi. Boleh kita tahu apakah asas yang dipertimbangkan oleh Kabinet dalam soal meluluskan dana sebanyak 100 juta untuk Yang Berhormat daripada Pekan, dan di dalam proses biasa dia, ianya dibawa ke Kabinet, sudah semestinya ada satu keputusan dibuat oleh Kabinet untuk mendukung ataupun tidak kertas itu. Jadi boleh saya tahu apakah asas dia dan apakah keputusan yang dibawa? Terima kasih, Tuan Speaker. Saya nak teruskanlah ucapan saya. Kedua peruntukan tambahan berjumlah 15 juta ringgit akan disediakan bagi meningkatkan keberkesanan peranan Tuan Parlimen. Speaker, itu soalan yang sangat mudah untuk dijawab. Bukan tidak boleh. Apakah asas dia? Saya rasa 100 juta ini sangat penting. Rakyat perlu tahu. Jadi kalau boleh berikan kepada kita. Kita semua dalam Dewan Rakyat sekarang. Saya dah sebut tadi, Yang Berhormat, sebarang soalan berhubungan permohonan ini secara detailnya haruslah ditujukan kepada Jabatan Perdana Menteri. Ini urusan berhubung dengan Fakta 337. Adakah rancangan besar untuk bebaskan Pekan daripada semua pertuduhan? Itu adalah secara tersurat dan tersirat. Kalau nak bagi dia rumah, ada rancangan untuk bebaskan dia dari semua pertuduhan. Ya, teruskan. Bukankah itu maksudnya? Yang Saya rasa Berhormat dalam Menteri sejarah negara merdeka sejak Tolong jawablah. Tun Rahman, Tun Razak, Tun Hussein On tak pernah berlaku macam ini. Tak pernah diberikan ratusan juta kepada bekas PM macam ini. So mesti ada integriti, mesti ada suatu tanggungjawab. Kalau PM dulu tak pernah minta, ini minta, Kabinet harus bertanggungjawab. Memalukan negara. Yang Berhormat Menteri, setakat ni saya tak pernah dengar Yang Berhormat Paguh yang baru disarakan sebagai Perdana Menteri memohon 100 juta ringgit Malaysia untuk rumah dan tanah. Persoalan saya, jika dah sampai dibincangkan ke dalam Kabinet, kenapa Kabinet tidak tolak saja dan masih nak pertimbangkan? Ini perlu dijawab. Why didn't you just reject semua. it? Duduk semua. Tolong duduk. Ini adalah masa untuk Menteri menjawab selepas perbahasan belanjawan 2022. Menteri telah kata, duduk. Duduk. Duduk sekarang. Satu. Speaker, Dua. Mau tahu. Speaker tak boleh macam ni. Tak boleh macam gini lah. Duduk. Macam ni. Fair lah. Come on, Speaker. Speaker. Boleh macam gini. Jelutong. Tak boleh macam ini. Ayu tu. Jelutong 10 minit keluar sekarang. Tak boleh lah Jelutong. macam gini. Tak boleh. fair lah. 10 minit. Lah. Tak boleh macam gini. Tara. Isu rakyat. Jelutong 10 minit keluar. Nak lindung penjenayah ke? Keluar. Speaker nak lindung boleh penjenayah macam ke? ni. Ini isu 100 juta lah. Speaker nak bersekongkol dengan Jelutong. kerajaan Mana yang boleh melindung macam penjenayah. ni? Jelutong. Tak adil lah. Nak halau kami ke? Nak halau Duduk. kami semua keluar? Tolong duduk. Jelutong 10 minit tolong keluar. Tolong. Ini adalah masa Menteri menjawab perbahasan belanjawan 2022. Ya. Tolong, Menteri dah jawab. Menteri dah jawab banyak kali. Menteri dah jawab banyak kali bahawa perkara ini tidak berada di dalam bajet kerana permohonan itu berlaku selepas bajet. Jadi ianya bukan hal bajet pun. Ini bukan forumnya. Tolong. Jelutong 10 minit tolong keluar. Menteri. Tolong, please. Menteri, Jelutong, 10 minit.
Menteri tolong teruskan. Dengar tak? Sepang. Menteri tolong teruskan menjawab perbahasan belanjawan 2022. Perbahasan belanjawan 2022. Tolong teruskan. Terima kasih. Keduanya peruntukan tambahan berjumlah 15 juta ringgit disediakan bagi meningkatkan peranan parlimen. You can't do that. Soalannya belum dijawab, Speaker. Kejap. Soalan Jelutong, okey, Jelutong. Kalau tak mau keluar, duduk dengar menteri menjawab belanjawan 2022. Okey? Fair? Duduk. Pokok sana. Pokok sana. Mana ada hal pokok sana. Pokok sana. Menteri menjawab perbahasan belanjawan 2022. Terima kasih. Okey? Tolong. Ya. Jangan tuduh saya macam tu, Sepang. Yang Hormat. Yang Hormat, tolong. Okay, Yang Hormat, saya teruskan. Menteri. Kedua ya. Cukup. Cukup. Tolonglah. Ini ada pindaan. Maka tolong, ini bukan pasal bajet. Saya dah cakap. Tolong. Yang Berhormat Menteri, tolong sambung. Duduk. Pokok sana. Duduk. Mana dia bajet tambahan? Ini bajet belanjawan 2022. Tolong Menteri. Tak pernah kata pun. Keduanya peruntukan tambahan berjumlah 15 juta ringgit disediakan bagi meningkatkan keberkesanan peranan parlimen dalam tadbir urus dengan diperkukuhkan jawatan kuasa pilihan khas parlimen. Ya, 15 juta ringgit disediakan. Perkara ini adalah selaras dengan pendekatan keluarga Malaysia supaya digembling kerjasama merentas parti demi kepentingan negara. Ketiga, peruntukan keseluruhan berjumlah 10 juta ringgit akan disediakan untuk menyokong usaha All Party Parliamentary Group Malaysia Sustainable Development Goals atau APP. Boleh saya habiskan sentence ni tak? This is regarding the 10 million for audit. Okay. Boleh saya tanya? 10 million of audit, boleh? Silakan. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. 10 juta yang diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan untuk Jabatan Audit Negara. Saya rasa dah bertahun-tahun kita lihat dan baca laporan Jabatan Audit Negara dengan isu-isu penyelewengan, salah guna, kepincangan dalam pembaziran wang rakyat, wang kerajaan, tetapi tindakan tidak diambil. Saya ingin tahu apakah justifikasi penambahan 10 juta ringgit ini sekiranya kita tidak lihat tindak balas atau reaksi kepada laporan tersebut. What is the justification? 10 million you give, the report comes out, no action is taken, there is still leakages, there is still wrongdoing and still corruption. Terima kasih. Terima kasih. Saya ambil maklumlah. Ya. Terima kasih. Ketiga, peruntukan keseluruhan berjumlah 10 juta ringgit akan disediakan untuk menyokong usaha All Party Parliamentary Group Malaysia Sustainable Development Goals atau APPGM SDG. Ini bagi meningkatkan program-program berkaitan SDG di samping mengeratkan kerjasama antara parti politik ke arah agenda kemampanan di peringkat akar umbi. Keempat, peruntukan tambahan 15 juta ringgit kepada Jabatan Perangkaan Malaysia dan juga agensi berkaitan bagi menggerakkan dan memantapkan ketersediaan data supaya setiap dasar kerajaan adalah lebih inklusif, bersasar dan menyeluruh, terutamanya bagi penyediaan bajet tahunan negara. Hal ini selaras dengan hasrat ahli-ahli yang berhormat supaya data-data ini diperincikan ke peringkat negeri dan kawasan parlimen serta pemusatan data bagi bantuan dan subsidi bagi memastikan pemberian subsidi yang lebih bersasar. Di samping itu, perincian data mengikut gender juga akan ditambah baik ke arah dengan izin gender responsive budget. Dan kelima, peruntukan tambahan 50 juta ringgit juga disediakan bagi mengembalikan semula skim khairat kematian sebanyak RM1,000 bagi penerima bantuan keluarga Malaysia bagi tahun 2022. Jadi kerajaan berharap dengan penambahan peruntukan ini, ia menterjemahkan bahawa kerajaan keluarga Malaysia ini amat serius dan bersedia untuk memastikan langkah-langkah menambah baik kecekapan serta ketulusan kerajaan digerakkan secara berterusan. Izinkan saya menjawab persoalan daripada Yang Berhormat Subang, Kuala Langat, Lanang, Sepanggar, Simbang Renggam, Sungai Buloh, Kepung dan Sungai Siput yang menginginkan penjelasan berhubung bajet 2022 yang dilihat bersifat perkauman.
Untuk maklumat ahli-ahli yang berhormat, bajet 2022 ini kekal sifat inklusif, seimbang dan menyeluruh serta merangkumi kepentingan semua lapisan masyarakat. Bertemakan keluarga Malaysia, makmur sejahtera, langkah-langkah utama bajet 2022 yang bakal kerajaan laksanakan dengan melalui 3 paksi memperkukuhkan pemulihan, membina daya tahan dan memacu pembaharuan tidak mengenal latar belakang dan membeza-bezakan seorang. Ini termasuklah inisiatif Bantuan Keluarga Malaysia atau BKM, peruntukannya 8.2 bilion ringgit yang bakal memanfaatkan 9.6 juta penerima dari kaum Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban, orang asli dan semua yang memerlukan. Selanjutnya, inisiatif lain seperti bantuan awal persekolahan dengan nilai RM150 untuk murid sekolah yang memerlukan peranti siswa, iaitu pemberian tablet untuk mahasiswa B40, e-start dengan nilai RM150 untuk belia juga merupakan langkah-langkah memulih semula kehidupan dan meringankan beban kewangan buat manfaat keluarga Malaysia. Ini termasuklah langkah-langkah memperkukuh dan memperluaskan sistem perlindungan sosial yang turut memberi keutamaan buat semua rakyat yang memerlukan. Berhubung langkah membina daya tahan sektor perniagaan, inisiatif jaminan kerja mengenai peruntukan untuk keluarga Malaysia. 145 juta telah diperuntukkan untuk sosioekonomi orang India. Tadi saya terkejut. Yang berhormat, pekan seorang saja diperuntukkan 100 juta. Ni kena halau dah tadi ni. Tak ada. Dululah. Julutong cukuplah. Cukuplah. Mari kita biarkan jemput menteri menjawab perbahasan yang sebenarnya. Tolong. Itu bukan soalan. Yang Awak Menteri tolong. Saya tak benarkan. Yang Awak Menteri. Yang Berhormat. Julutong boleh berehatlah. Bagi Julutong berehat dulu. Tolong jelaskan perkara ini. Yang Berhormat, pekan seorang saja dapat peruntukan 100 juta untuk rumah. Menteri dah jawab. Itu dalam bawah bidang kuasa JPM. Tolong. Silakan Yang Berhormat Menteri. Duit datang daripada Kementerian Keuangan, daripada Menteri Keuangan. Menteri Keuangan dan Menteri Keuangan tadi telah mengatakan ada belanjawan tambahan yang akan dibentangkan. Itu kalau jadi. Sekarang permohonan. Yang Berhormat Menteri tolong teruskan. Ya. Okey. Kenapa speaker memberi jawapan bagi pihak Menteri Keuangan? Saya cuma memperingatkan Yang Berhormat apa yang Berhormat Menteri dah kata tadi. Sebab Yang Berhormat tak dengar. Faham? Yang Berhormat Menteri tolong. Bila saya bagi pokok sana. Bila saya bagi kamu cakap. Duduk. Yang Berhormat Menteri tolong. Tolonglah speaker, tolonglah. Bantu kamilah untuk laksanakan tugas kamilah, Tuan Speaker. Kami di sini bagi pihak rakyat. Yang Berhormat, semua ni bagi pihak rakyat. Yalah. Saya pun bagi pihak rakyat. Tidak. Semua di sebelah sana untuk pekan. Yang Berhormat Julutong. Semua menyokong penyamun, pencuri. Yang Berhormat Julutong. Pekan pencuri, penyamun, perompak. Duduklah, duduk. Tolong, tadi saya dah suruh keluar. Nak keluar ke? Speaker. Duduk. Speaker. Tolonglah speaker. Kamu kena tolong kamu sendiri dan semua kita. Tidak, ya? Tidak yang duduk. Speaker. Duduk. Saya cuma tidak setuju. Duduk. Tolong duduklah. Please, sekejap. Duduk. Yang Berhormat, tolong. Yang Berhormat Menteri, sila sambung. Sebab 31 minit lagi. Ya. Terima kasih. Tolong. Yang Berhormat, duduk. Duduk. Yang Berhormat Menteri. Okay. Ni dia nak jawab soalan pembahasan ni. Okey. Terima kasih. Berhubung langkah membina daya tahan sektor perniagaan, inisiatif jaminan kerja ni menyasarkan 600,000 peluang pekerjaan, nilai peruntukannya 4.8 bilion ringgit. Juga adalah untuk manfaat semua pencari kerja di Malaysia, bukan saja kaum Bumi Putra. Begitu juga segala inisiatif skim pembiayaan perniagaan di bawah Semarak Niaga yang bernilai keseluruhannya sebanyak 40 bilion ringgit turut disediakan kepada semua usaha mikro sehinggalah syarikat senarai awam tanpa mengira latar belakang bangsa dan agama. Berdasarkan inisiatif semasa yang telah dilaksanakan, misalnya seperti BPR, penerima manfaat adalah dalam kalangan semua rakyat yang memerlukan tanpa mengira kaum dan ia hampir selari dengan peratusan populasi di Malaysia mengikut kaum. Tuan Speaker, boleh tanya? Berdasarkan data 58% penerima BPR terdiri dari kaum Melayu, sementara kaum Cina dan India
Masing-masing adalah 19% dan 8%. Selanjutnya, boleh ya? Boleh tanya? Ya. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Setiausaha menerima baik penerangan yang telah diberikan bagaimana belanjawan ini memberi faedah kepada semua rakyat selari dengan konsep keluarga Malaysia. Semua bukankah dan pihak kami menerima ya kerangka perlembagaan dengan semua yang ada di bawah perlembagaan negara kita termasuk kedudukan istimewa Bumiputera dan sebagainya. Cuma bukankah ya bila ditekankan istilah-istilah kaum dalam pembahagian peruntukan tersebut di dalam perbelanjaan dan bukannya soal keperluan ya sebagaimana yang diperjelaskan oleh Yang Berhormat Menteri pada hari ini, maka ia telah menimbulkan keresahan di kalangan rakyat Malaysia yang mahukan pendekatan yang lebih inklusif. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, isu yang sama. Isu berkenaan dengan bajet mengikut kaum yang telah disebut. Kalau sebagaimana apa yang diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri, China dapat 200 juta, India 145 juta, orang asli 274 juta, Sabah Sarawak 10 juta. Bila saya melihat kepada penjelasan kepada item-item ini, contoh umpama China 200 juta, dia digunakan untuk baik pulih rumah dan sebagainya. Bila Sabah dan Sarawak mempromosikan budaya. Jadi persoalan saya Yang Berhormat Menteri, China contoh, adakah China di Sabah juga termasuk dalam kelompok ini dan bagaimana sistem pelaksanaan bajet ini nanti? Terima kasih. Terima kasih. Ya, saya teruskan ya. Menteri, Batu Gajah di sini. Menteri, saya rasa sangat kecewa lah sebab Menteri ada kata pemberian peruntukan yang baik untuk semua kaum dan untuk pembangunan sosio-ekonomi masyarakat India melalui mitra diberi sebanyak 100 juta. 100 juta untuk satu masyarakat, pembangunan sosio-ekonomi masyarakat India. Tapi seorang pekan boleh dapat 100 juta. Macam mana ni? How to justify this? Baby, tolonglah. Apa ni? Duduk sekejap. Saya tak bagi kamu bercakap. Duduk. Duduk. Sudahlah. Sudah. Duduk. Jawab Menteri, saya tak bagi. Menteri bagi, saya tak bagi. Duduk. Kamu duduk. Saya tak bagi. Duduk. Duduk. Jawab Menteri, tolong jangan jawab benda tu. Okey, saya tak jawab tu. Saya dah jawab pun. Speaker, ini hak orang-orang India, kami berhak untuk bersuara. Cukuplah. Kamu okay. semua kan just bagi contoh. Cukup. Jawab Menteri, tolong. Batu Gajah, duduk. Okay. Kamu kena bagi adil juga kepada Yang Berhormat Menteri. Tuan Speaker, saya nak tanya Tuan Speaker boleh? Yang Menteri, tolong teruskan. Nak bagi jawapan tadi mengenai sama ada Tuan Speaker, saya nak tanya Tuan Speaker boleh? Nak tanya Tuan Speaker boleh tak? Duduklah. Boleh? Can I ask you? Duduk. Because you nampaknya mengunggul kami semua. Duduklah. Tuan Speaker, bagilah kami ruang untuk berbahagi Dewan Rakyat. Tuan Speaker, kami dipilih oleh rakyat, bukan dipilih. Yang Berhormat ni macam tak pernah jadi member parlimen. Yang Berhormat tahu masa perbahasan. Yang Berhormat, dengarlah. Masa perbahasan dah habis. Sekarang ni masa apa? Sekarang ni masa Menteri menjawab. Ya? Yang Berhormat Menteri tolong jawab. Ya. Tuan Speaker, tolong? Bila Menteri jawab, kita boleh celah, kita boleh minta penjelasan. Biasalah. Ini adab dalam... Boleh mencela untuk buat apa tadi? Tak, kamu nak ajar saya tentang peraturan mesyuarat. Boleh mencela untuk apa? Guna yang Sekejap, saya nak tanya, boleh mencela untuk apa? Tanya soalan lah. Kamu. Duduklah. Mencela untuk apa? Isu berkaitan. Tak, mencela untuk apa? Tuan Speaker. Jangan pusing. Saya tanya kamu boleh mencela untuk apa? Tak, sebab sana bising.
Baiklah. Menjelang untuk apa? Speaker, tolong bertenanglah, Speaker. Tolong bertenang. Apa masalah? Penjelasan. Speaker, kena bertenang, Speaker. Menjelang untuk apa? Saya jawab baik-baik. Saya tanya baik-baik. Kenapa tidak boleh berbahas? Bukan bahas. Menjelang untuk apa? Minta penjelasan. Yang berhormat yang minta penjelasan. Tadi Batu Gajah minta penjelasan. Apa masalah? Ya. Dan soalan saya tu soalan you just relevan. stop the mic macam penjelasan tu tadi saya dah rule tak ada kena-mengena dengan bajet. Tolong. Terima kasih. Kena-mengena. Tolong. Speaker, memang ada kena-mengena dengan bajet. Speaker. Tolong duduklah. Betul tak dalam bajet ini ada 100 juta untuk masyarakat India ataupun tidak melalui Duduk. Duduk. Terima kasih. Seperti saya dah sebut tadi. Ya. Bantuan prihatin rakyat, bantuan keluarga Malaysia, jamin kerja, semak niaga bukan pun berunsur kaum. Menteri, saya buat perbandingan. Speaker. Memang ada 100 juta untuk masyarakat India. Yang berhormat. Yang berhormat. Duduk. Saya tengah nak jawab, awak tak bagi saya jawab. Boleh duduk? Okey. Saya jawab yang soalan tadi mengenai perkauman ni. Bantuan keluarga Malaysia sebagai contoh. Kaum India pun dapat, ya. Kaum India dapat 668 juta ringgit, ya. 11% daripada paduan keluarga Malaysia. Ini contoh, satu contoh. Untuk Bumiputera Sabah 126 juta. Untuk Bumiputera Sarawak 110 juta. Untuk Bumiputera Melayu kerana mereka, if you look at the demography of our country, lebih ramai golongan Bumiputera Melayu dan ramai juga golongan B40. Jadi mereka mendapat lebih lah. Ya, kalau kita lihat ya dari sudut agenda pemekasan Bumiputera, ini memandangkan prestasi sosioekonomi Bumiputera ini masih belum memuaskan. Pemilikan equity corporate Bumiputera masih pada tahap 16.9% pada tahun 2018. Dari segi insiden kemiskinan mutlak pula, Bumiputera mempunyai kadar tertinggi iaitu 7.2%. Nak capai macam mana Bumiputera kalau seorang dah dapat 100 juta? YB. Tengok pendapatan, kalau nak cakap pasal pendapatan, ya, pendapatan penengah bulanan isu rumah Bumiputera ni pada tahun 2019 adalah RM5,420 berbanding isi rumah Cina sebanyak RM7,391 dan India RM5,980. Namun begitu, terdapat juga seperti saya sebut, ada lagi banyak. Saya boleh go through all the list yang berhormat mengenai inisiatif yang telah kita umumkan yang sebenarnya tidak Menteri. Speaker boleh penjelasan tak? Speaker, Menteri. minta laluan. Menteri. Tuan Speaker boleh? Menteri, on the same subject, Menteri. Kalau kita lihat dari sudut Menteri, perniagaan on the pula. same subject Nak di cakap Sabah. pasal sudut perniagaan pula ya. Bantuan-bantuan seperti skim kemudahan pembiayaan telah memberi manfaat yang luas kepada semua. Sebagai contoh, skim kemudahan bantuan khas kepada perusahaan kecil dan sederhana atau SRF. Ini dana RM10 bilion dalam memanfaatkan lebih 20,000 PKS. Dan 80% daripadanya bukan Bumiputera. Selaras juga dengan pemilikan PKS di Malaysia. Jadi kita tidak Menteri boleh membuat penjelasan, Menteri. Pengukuran sebagai kaum mana dapat mana. Kalau saya nak go through the list, perniagaan, nak tengok berapa ramai Bumiputera dan bukan Bumiputera dapat. Ikan lihat kerana SME 90-80% adalah bukan Bumiputera, jadi memanglah dapat Menteri lebih banyak. boleh minta penjelasan. Program subsidi upah, berapa ramai agaknya syarikat Cina yang dapat berbanding dengan syarikat Menteri Melayu boleh dan minta India. penjelasan. Itu RM20 bilion peruntukan. Jadi kita tak payahlah nak sebut-sebut isu perkauman di sini. Semua kalau kita lihat bajet ini adalah 332. Dan kenapa 10 juta saja untuk orang asal Sabah? Menteri, kenapa 10 juta untuk orang asal Sabah dan juga 50 juta untuk penyelenggaraan dan pembangunan kecil rumah ibadat? Why not make it higher than that? Okey. Terima kasih Ya Muhammad. Ini kita nak bercakap sikit pasal Sabah dan Sarawak kerana ada ramai yang berhormat Sabah Sarawak tadi membangkitkan isu Sabah Sarawak. Kerajaan tidak pernah mengabaikan atau meminggirkan Sabah dan Sarawak ataupun mana-mana negeri lain lah ya dalam meningkatkan pembangunan sosioekonomi dan juga mencapai wawasan kemakmuran bersama. Kerajaan bawah rancangan Malaysia ke-12 pun akan memanfaatkan sepenuhnya potensi ekonomi setiap wilayah. Izinkan saya nyatakan di sini bahawa Sabah dan Sarawak yang ada yang mengatakan diperuntukkan 3% dari jumlah perbelanjaan adalah mengelirukan dan tidak benar sama sekali. Peruntukan RM9.8 bilion hanya merujuk kepada peruntukan pembangunan Sabah dan Sarawak tanpa merujuk kepada perbelanjaan mengurus.
Pada masa yang sama, jumlah pembelanjaan yang dibahagikan mengandungi komponen pelbagai belanja yang tidak dapat diagihkan mengikut negeri seperti bayaran komitmen kewangan, perbelanjaan pencen dan juga bayaran khidmat hutang. Hakikatnya buat negeri Sabah dan Sarawak, pertamanya Sabah dan Sarawak menerima lebih 20% daripada DE, Development Expenditure, yang dikhususkan kepada negeri. Keduanya merupakan penerima terbesar bagi pemberian tahunan Kerajaan Persekutuan kepada kerajaan negeri dengan jumlah peruntukan sebanyak 2.43 bilion ringgit atau lebih 30% merangkumi negeri Sabah sebanyak 1.6 bilion ringgit dan negeri Sarawak sebanyak 1.27 bilion ringgit. Ketiga, hampir satu contribution di GDP 2020 89 bilion dari Sabah. Hampir satu. Nampang. Mintalah kebenaran dulu. Hampir 1.8 bilion ringgit daripada keseluruhan 8.2 bilion ringgit atau lebih 20% peruntukan bagi bantuan keluarga Malaysia adalah untuk manfaat kira-kira 1.7 juta penerima Sabah dan Sarawak. Boleh saya minta serta penjelasan? bantuan bulanan kebajikan. Boleh mencelah. Menteri. Sekejap, baik saya habiskan di sini. Okey, satu lagi. lepas ni okey, saya tunggu. Dari segi perbelanjaan mengurus bagi pengoperasian seluruh jabatan kerajaan, negeri Sabah merupakan negeri kedua terbesar dan Sarawak juga dan negeri terempat terbesar. Selaras dengan objektif memacu pertumbuhan negeri, tumpuan khusus juga telah diberikan bagi penyediaan infrastruktur jalan dan infrastruktur asas di kawasan luar bandar Sabah dan Sarawak. Antara projek pembangunan yang sedang dilaksanakan ialah lebuh raya Pen Borneo Sabah dan Sarawak yang disediakan sebanyak 2 bilion ringgit. Menteri, Pen Borneo. Balik Pen Borneo. Boleh penjelasan? Yang Bapak Menteri. Datuk Speaker. Okey, Okey, saya habis sikit lagi. Sikit je saya ada podcast. Sorry. Lepas tu, selain itu bagi memastikan suasana pembelajaran yang selesa dan selamat, sebanyak 649 juta ringgit atau 85% daripada peruntukan menaik taraf sekolah daif adalah bagi melaksanakan projek di Sabah dan Sarawak dan sebanyak 20 juta ringgit juga diperuntukkan bagi program Native Customer Rights di Sabah dan Sarawak. Ini belum lagi jendela. Jendela lagi RM77 untuk Sabah dan RM80 juta ringgit bagi Sarawak. Ya, silakan. Terima kasih Yang Bapak Menteri, terima kasih Yang Di-Pertua. Jangan selalu gunakan Pen Borneo ni. Ni sejak saya masih kanak-kanak lagi sudah cakap nak guna Pen Borneo. Tapi saya nak tanya, kalau peruntukan khas untuk Sabah Sarawak dalam Federal Constitution 112D, kenapa ia dikurangkan balik? Masa PH kami naikkan kepada 30 juta. Kenapa dikurangkan balik kepada 16 juta? Saya tahu ada jawapan dari pihak menteri mengatakan mereka sedang mengkaji semula lagi. Tetapi kalau nak kaji, kenapa nak kurangkan baru kaji? Boleh kita kekalkan 32, mungkin naik sikit. Baru kita kaji lagi untuk lebih kerana kita tahu jauh Sabah Sarawak jauh ketinggalan. Ini memang tidak cukup. Saya harap pihak menteri akan mungkin pada hari ini buat keputusan untuk tambahkan 112D untuk Sabah dan Sarawak. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri Kota Belud. Speaker. Menteri tadi janji nak bagi saya. Boleh? Kota Belud. Bagi sepang dulu lah. Baby. Menteri. Bagilah Yang Berhormat Menteri, bagi ini sepang berkenaan dulu Sabah Sarawak ya. Sebab saya ada berbahas tentang berkenaan peruntukan di bawah perkara 112D Perlembagaan Persekutuan iaitu pengembalian 2/5 atau 40% hasil dari Sabah yang harus dikembalikan ke Sabah. Saya ingin bertanya, apakah formula yang digunakan pakai oleh kementerian bagi menentukan jumlah sebenar yang harus dipulangkan kepada Sabah? Yang kedua, berapakah hasil bersih Sabah yang dikutip oleh Kerajaan Persekutuan yang tertakluk di dalam peruntukan ini bagi tahun 2020? Dan yang ketiga, berapakah jumlah hasil produk petroleum yang dikutip daripada Sabah bagi tahun yang sama? Terima kasih. Terima kasih. Jawab soalan pertama tadi. Kerajaan komited. Boleh saya jawab tak? Lepas ni lah, soalan. saya tak tanya soalan sama, hampir sama. Boleh? InsyaAllah. Okay. Kerajaan komited kita untuk meningkatkan tadi, pemberian di bawah Seksyen 112D dan pernah menawarkan sehingga 2 dan 3 kali ganda kadar sedia ada untuk pertimbangan kerajaan negeri Sabah dan Sarawak. Dan seperti yang disebut tadi, perkara ini masih di bawah rundingan untuk mencapai kata sepakat. Tapi kita komited untuk meningkatkan. Itu satu komitmen dan kita sedang berunding untuk mencapai kata sepakat untuk kajian semula. Ini kadar bagi tempoh lagi 5 tahun hadapan. Menteri, boleh saya tanya penjelasan sikit? Saya cuma nak tahu, saya nak faham proses. Kenapa mungkin boleh ceritakan kenapa kerajaan negeri menolak penambahan ini? Bukannya takkan bagi syarat kalau you ambil penambahan ini, lain kali kita tak akan tambah lagi. Jadi apakah proses di belakang perbincangan tersebut? Proses ini kedua-dua negeri Sabah dan Sarawak kena bersetuju. Tidak tak boleh satu negeri saja bersetuju. Jadi
Kita mula perbincangan dan kita akan meningkatkan. Jadi siapa yang tolak? Negeri mana yang tolak? Yang Berhormat Menteri. Sila dedahkan. Perkara yang sama juga. Kalau benar sebagaimana apa yang Berhormat Menteri sebutkan tadi, ada kerajaan negeri yang menolak. Kerajaan mana? Adakah Sarawak ataupun Sabah? Kita nak tahu ini. Because kita apabila kita balik, kalau dia daripada Sabah, dan kita kena cakap, kita kena tanya kerajaan negeri Sabah, kenapa kenaikan ini ditolak? Bukankah ini baik untuk negeri Sabah? So, yang Berhormat Menteri Kewangan kena maklumkan kepada kita. Terima kasih. Terima kasih. So, buat pada masa ini kedua-dua negeri ya Dia orang tolak. telah menolak. Ya. Oh. Jadi tapi Datuk bila Menteri, Datuk Menteri. Speaker. YB sempurna. Okey. Bertanya. Terima kasih Menteri Kewangan. Saya nak tanyalah. Saya tadi memang Yang Berhormat. Saya nak tanya YB. Yang Berhormat, saya nak jumpa berbangkit. YB sempurna, please silakan. Berbangkit persoalan apa yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan tadi tentang perbelanjaan yang diberikan kepada negeri Sabah jauh lebih besar berbanding dengan apa yang dibangkitkan. Saya sedar bahawa persoalan tentang perbelanjaan kementerian-kementerian lain ada. Pertahanan, keselamatan, pendidikan untuk sekolah. Ya, berbanding dengan apa yang diterima oleh beberapa tempat, berbanding dengan Sabah dan Sarawak. Tapi bolehkah Yang Berhormat tak menggunakan kaedah seumpama itu? Kerana kalau kita melihat, contohnya Sabah memberi sumbangan seperti yang kita sedia maklum. Besar dalam konteks gas, dalam konteks bukan hanya teks, dalam konteks minyak. Dan bila sebut tentang keselamatan, Menteri Pertahanan tahu kapal perang yang berjalan di kawasan saya terkadang tidak mampu nak buat operasi. Masa saya Menteri Kewangan dahulu di peringkat di Sabah, saya bagi peruntukan 1 juta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk beli petrol, minyak, untuk bot nak berjalan. Kita cuma ada satu saja kementerian, universiti di Sabah. Sebahagian besar kementerian di Semenanjung. Kalau dah belanja tentang Kementerian Pendidikan, 50 bilion diperuntukkan. Bolehkah tak menggunakan kaedah itu? Terkadang kita lihat pendekatan Yang Berhormat sekarang ini. Bagi peruntukan SME, Negeri Johor, belanjawan baru pagi tadi. Saya dengar perbahasan. You must give enough. Pasal ini sektor yang menjana kepada KDNK. But sektor yang memberi sumbangan kepada hasil tak diambil perhatian. Jadi saya harap boleh tak Yang Berhormat Menteri Kewangan mengambil perhitungan tentang ini. Dan saya masih ingat dahulu, saya tidak sedar bahawa kerajaan negeri Sabah menolak apa yang telah dituntut dibangkitkan. Ya, kalau ini bangkit, saya akan persoalkan dalam sidang Dewan Undangan Negeri pada 3 hari. Mungkin saya boleh beri sedikit pencerahan. Pada masa ini, kedua-dua negeri telah menolak ya pada masa ini. Antara isunya memerlukan persetujuan bagi tempoh 5 tahun ya, dan kerajaan negeri hanya bersetuju untuk 1 tahun. Jadi kita masih lagi merunding, tapi kita telah committed untuk menaikkanlah. Datuk Speaker. Menteri, baling Menteri. Menteri, daripada tadi, terima kasih. Baling Menteri. Menteri nak tanya ke Menteri. Boleh saya habiskan. Menteri saya nak tanya. Menteri, saya dah tadi. Adakah Menteri nak tanya Menteri, adakah apabila peruntukan adakah kerajaan pusat akan mengikut ataupun you will dengan izin you will follow article 112D iaitu mengembalikan 2/5? Yes, kita akan. Dengan penuh. Kita akan berbincang dengan Sabah dan Sarawak. Kita tetap Sabah dan Sarawak akan minta. Kita akan komited untuk menaikkan. Kita kena setujulah. Yang Berhormat Menteri. Tapi kita komited. Baling Yang Berhormat Menteri. Menteri. Ini adakah bila peruntukan rendah kepada Sabah Sarawak ni? Terima kasih. Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih kepada Yang Baling tak payahlah Menteri, baling keluar ya. Seluruh Malaysia rakyat sedang menanti. Saya takut masa Yang Berhormat habis. Ini berkaitan dengan semua rakan-rakan saya berbahas berkaitan dengan harga lantai getah. Kita minta RM3.50. Itu yang rakyat nak tahu. Rakyat bukan nak tahu perkara-perkara lain. Macam mana 1 juta bagi pada pekan lah. Apa? Baling Sabah tak penting. Adakah kerajaan di bawah kementerian dah bersedia untuk melaksanakan harga getah skrap ini daripada RM2.50 minta dengan pekan lah. 1 juta dia dah. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Kalau untuk makluman, Perdana Menteri dulu-dulu pun semua dapat. Yayasan Perdana lah, tanah lah, Banglo kata. 22 tahun jadi Perdana Menteri miskin. Anak-anak kaya-kaya. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin saya nak habiskan pasal isu Sabah. YB Baling, biar saya habis isu Sabah Sarawak juga. Kita jelas sebenarnya keutamaan telah diberikan kepada sebuah negeri, juga Sabah dan Sarawak.
Tapi kita nak kukuhkan lagi komitmen Kerajaan Persekutuan. Sukacita saya umumkan di sini, kita bagi dana tambahan sebanyak 500 juta ringgit untuk Sabah dan Sarawak. Bermakna akan ada bajet tambahan. Dana tambahan ini antara lainnya untuk melaksanakan projek berskala kecil seperti penyelenggaraan jalan, infrastruktur pelancongan, tadi banyak ramai yang menyebut pasal pelancongan. Ni off the budget ke? Perbaikan ameniti sosial luar bandar, Ni off the budget ke? perbaikan infrastruktur. Tidak ada off Datuk budget Menteri. di sini. Kelihatan serta projek di peringkat pihak berkuasa Datuk Speaker. tempatan di samping penyediaan dana kredit mikro ni. Kita akan buat dana kredit mikro khusus untuk Sabah dan Sarawak di mana interest rate-nya 0%, moratorium 6 hingga 12 bulan juga. Datuk Speaker, Datuk Menteri, adakah ini Datuk Menteri akan menambah juga dana 50 juta yang telah diberi khas kepada penyelenggaraan rumah ibadat? Kita akan mengkaji. Please increase it. How can it be only 50 Peruntukan million? untuk dana tambahan ini, Menteri, peruntukan Boleh sikit untuk contohnya? MP-MP yang tidak sign MOU, bila abang bayar? Saya nak tanya Menteri penjelasan. Saya ingin rekod, saya tahu pertambahan 500 juta kepada Sabah Sarawak ini antara permintaan dari Pakatan Harapan. Dan memang ini adalah satu jasa dari Pakatan Harapan. Saya menerima baik. Tapi saya nak tanya, Sarawak tu lagi besar daripada Sabah. Bukan saya kata Sabah kena turunkan. Mereka perlu banyak. Tapi kenapa Sarawak dapat kurang daripada Sabah? Saya cuba nak faham. Sila jelaskan, Menteri. Terima kasih. Kuala Selangor. Saya dah bagi pecahan. Kuala Selangor, Menteri sikit. Yang Hormat tolong. Yang Hormat Menteri. Bagi YB Kuala Selangor. Yang Hormat Menteri tinggal 9 minit tau. Ya, boleh. YB Kuala Selangor. Untuk kesekian kalinya saya mendengar tentang 16% equity Bumi Putra ni. Ini diumumkan Menteri, masa rancangan Malaysia ke-12 ya, itu. Tak apa, tetapi persoalannya, bersetujukah Menteri kalaulah ratusan juta bahkan berbilion yang ada dalam Pandora Papers milik Bumi Putra itu dibawa pulang, agak-agaknya berapa equity Bumi Putra yang akan melonjak, Menteri? Persoalan saya, Menteri, bersediakah Menteri untuk menerima bahawa ke depan nanti kita perlu berganjak daripada apa yang disilakan dengan ethnic base, ya, ataupun berdasarkan kaum kepada satu yang bersifat needs base, berdasarkan keperluan. Itu lebih layak untuk kita jadikan dalam semangat dan dijadikan kaedah dalam semangat keluarga Malaysia. Kalau benar-benar keluarga Malaysia itu satu yang punya ertinya. Terima kasih, Menteri. Dan Menteri, adakah YB Sepang juga termasuk dalam YB Pekan termasuk need base 1 juta tu? Nak tanya juga. Terima kasih. Terima kasih. Tak dengarlah soalan tadi, saya nak jawab Yang Berhormat ni dulu. Kerajaan ini... Jawab isu getah tu. Rakyat nak tahu, seluruh Malaysia nak tahu pasal getah. Ini semua tak boleh Pandora lah apa semua ni. Tak apa. Jawab yang rakyat Malaysia nak tahu. Harga getah hari ni, dia orang lah jadi pengundi kita. Jangan main politik mereka ni nak menang Melaka. Jangan guna politik Melaka di sini. Kita nak bahas, jawab apa yang kami soal dulu kepada kementerian khususnya. Saya nak tanya khususnya harga rantai getah seluruh Malaysia. Penori dan pekebun kecil nak tahu, Menteri. Macam saya sebut tadilah, 22 tahun jadi Perdana Menteri, anak dia miskin, anak-anak kaya-kaya, duit turun daripada langit. Itu tak yang nak jawab. Okey. Yang Hormat Menteri, tolong. Yang Hormat, teruskan. Okey. Dan ringkaskan jawapan tu. Saya nak sebut tadi mengenai apa yang disebut equity Bumi Putra sebenarnya diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dalam rancangan Malaysia ke-12. Tapi saya setuju apa yang dicadangkan. Itulah sebabnya kalau kita lihat bajet 2022 ini banyak semuanya fokus kepada need base sebenarnya. Tu saya cakap bantuan keluarga Malaysia, program subsidi upah, jaminan kerja, semuanya tidak ada bersifat perkauman. Dan kita juga lihat kita nak narrow the gap. Kalau saya sebut tadi pemilik kita jangan lihat pemilikan equity Bumi Putra lah. Lihat juga dari segi household income ataupun bulanan isi rumah Bumi Putra masih lagi lebih rendah. Jadi kita nak kurangkan. Menteri betul, cumanya naratifnya kena berdasarkan keperluan dan bukan kaum. Terima kasih. Tolonglah, tolong. Ya. Menteri perlu tukar naratif itu. Ya, saya setuju dan seperti yang dijelaskan kebanyakan langkah yang diumumkan merupakan need base lah ataupun keperluan. 1 juta need base ke pada pekan? Perkauman. Please lah. Bukan ada penilaian lagi lah. Muhammad, tolong sambung. Silakan. Tak dengar. Saya nak tanya kepada Menteri, adakah bila pihak kabinet seperti mana kata YB fokusnya tadi, ada persetujuan awal, adakah
pemberian 1 juta kepada YB Pekan nanti adalah berdasarkan need base. Sudahlah. Yang Hormat, saya dah buat ruling. Tolong Yang Hormat Menteri. 5 minit 41 saat je lagi. Terima kasih. Yang Hormat Baling. Tan Sri Speaker, saya mohon ini isu penting. Tan Sri boleh bagi 1 jam lagi kepada Menteri Kewangan ke tak? Perbahasan penggulungan ini penting ya, Tan Sri Speaker. Mohon dalam perbahasan saya, kerana Yang Hormat Menteri Kewangan sebut tentang narrowing the gap ya, untuk pastikan kita target mereka yang memerlukan. Tapi saya bangkitkan penggunaan paras pendapatan garis kemiskinan. Patutnya 2,208 tapi diguna pakai PJK makanan. Jadi isu yang dibangkitkan ini penting Yang Berhormat, kerana untuk Melaka saja, saya ambil contoh bantuan bawah Kementerian Wanita. Melaka melihat jumlahnya jatuh daripada 24,913 orang kepada 24,838 saja untuk tahun ini sampai bulan September. Isunya bila kita guna pakai jumlah yang lebih rendah, bukan 2,208 tapi RM1,169, maka ratusan ribuan ya yang diumum oleh Perdana Menteri, lebih ramai lagi M40 jatuh daripada 600,000 sampailah 1 juta kepada kategori B40. Jadi saya pohon kerana Kementerian Wanita sebut ini keputusan kerajaan, keputusan Kementerian Kewangan untuk menampung penambahan hampir RM3 bilion yang kerajaan tidak ada. Kerana itu Tan Sri Speaker, orang marah pasal 1 juta ni kerana dia ambil, diberi kesan kepada jumlah yang diambil daripada golongan yang patut terima. Saya mohon kalau boleh ambil kira kerana keputusan Kementerian Kewangan untuk mengguna pakai PJK yang lebih realistik akan beri kesan kepada isi rumah dan mengurangkan jurang, kalau tidak jurang memang akan bertambah. Terima kasih Yang Berhormat. Tan Sri Speaker, boleh saya mohon penggulungan Menteri Kewangan dilanjutkan 1 jam lagi kerana dia ini penting. Banyak soalan. Menteri, saya Duduklah, saya tengok dulu. Duduk. Selesai. 2 hari lagi pun tak selesai. Ya, Yang Berhormat Menteri tolong sambung. 3 minit 40 saat lagi. Ya, tinggal 3. Saya nak jawab Yang Berhormat Perkhidmatan Power sebelum saya jawab Yang Berhormat Baling. Kerajaan telah meningkatkan sebenarnya syarat kelayakan dia dah tingkat, as you know, Yang Berhormat, untuk bantuan kebajikan dari PJK 2016, sebelum tu RM980, dinaikkan kepada PJK makanan 2019 sebanyak RM1,169 sebulan. Ini merupakan pendekatan secara beransuran kerana dan bakal meningkatkan bilangan isi rumah yang akan menerimalah kebajikan ini. Kenaikan terus kepada PJK 2019 iaitu RM2,208 sebulan. Merupakan kenaikan yang agak mendadak buat pada masa ini dan memerlukan proses verifikasi yang disebut tadi oleh Yang Berhormat Perkhidmatan Power juga nak tengok mana yang layak. Untuk latar belakang Yang Berhormat, PJK ini akan dikaji semula dan kita akan update juga information kita. Itulah sebabnya kita akan meningkatkan peruntukan untuk database tadi yang saya sebut tadi, kerana kita kena lebih up to date lah, dan juga kerana ada pertukaran metodologi juga oleh Department of Statistics Malaysia, tapi kita akan halusilah cadangan yang dibuat tadi. Mengenai getah tadi, untuk maklumat ahli Yang Berhormat, berhubung dengan kenaikan paras harga pengaktifan IPG ni, Kementerian Kewangan difahamkan oleh Kementerian Perusahaan Perdagangan dan Komoditi KPPK bahawa Jawatan Kuasa Pemandu pelaksanaan inisiatif pengeluaran getah di KPP sedang melaksanakan kajian impak pelaksanaan IPG bagi tempoh 5 tahun pertama tadi, 2015 hingga 2020. Kajian ini bermula pada Februari 2021 dan dijangka selesai pada Disember akhir tahun inilah. Dan dengan objektif untuk menambah baik pelaksanaan serta mengenal pasti cadangan alternatif lah bagi ini. Beberapa faktor ini kena kaji dulu Yang Berhormat Baling secara lebih mendalam, khususnya mengenai penawaran dan juga permintaan getah Malaysia serta kesan ke atas harga dan kualiti. Boleh tunggu sampai akhir Disember ni Yang Berhormat. Terima kasih. Kalau boleh jemputlah ahli-ahli parlimen yang kawasan luar bandar ni yang ada banyak program kecil ni untuk sebagai stakeholder untuk beri pandangan, dan saya berdoa agar tahun depan Yang Berhormat Menteri boleh umumkan harga lantai RM3.50 1 kilo, maknanya kita boleh hapuskan miskin tega. Berpuluh-puluh tahun orang jadi Perdana Menteri di Kedah tak boleh selesai. Saya harap kali ini dapat boleh selesaikan. Kalau nak selesaikan masalah rakyat, jangan curi duit rakyat. Terima kasih Menteri Kewangan, terima kasih. Jaminan harga lantai tu, tapi kita dahulukan harga lantai rumah pekan. Tan Sri Speaker,
Menteri, boleh tinggal 1 minit saja, saya nak tanya tentang isu wildfire oleh Menteri dan juga fleet kerajaan yang telah kontrak yang terbaru kereta rasmi kerajaan, adakah ia sudah diluluskan kepada syarikat mana yang dapat kontrak, apakah ada ini open tender atau direct negotiation? Minta penjelasan Menteri. Terima kasih. Mengenai isu Menteri, saya tambah 10 minit. 5 minit ya? 10 minit. 5 minit, jangan lupa 5G, Okey, DNB. tolong habiskan. Tolong habiskan ya? Ya. Okey, ini soalan terakhir tadi. Kerajaan pada Jun 2019 telah membincangkan untuk menukarkan proton perdana. Saya bagi sedikit sejarah lah ya. Kerajaan pada tahun Jun 2019 telah membincangkan untuk menukarkan proton perdana 2.4 premium ni kepada Toyota Wildfire. Berikutan proton telah menghentikan pengeluaran proton perdana 2.4 premium dan ini sekaligus menjejaskan penggantian kereta kerajaan ni kepada Menteri-Menteri Persekutuan. Walau bagaimanapun, kerajaan pada masa tersebut telah mengarahkan Proton untuk mengeluarkan kenderaan baru. Namun demikian, memandangkan Proton masih lagi tidak dapat mengeluarkan model kenderaan baru dan mengambil kira penggantian perlu dilaksanakan segera kerana faktor keselamatan dan keselesaan, kerajaan pada Disember 2020 telah membuat keputusan untuk melaksanakan penggantian kereta ni. Penggantian kereta ni perlu dilakukan pada masa itu memandangkan kereta yang sedang digunakan telah pun tamat tempoh pajakannya. Sebagai makluman, pada tahun 1994, Spenco Sdn Bhd telah dilantik sebagai syarikat konsensi untuk mengurus dan membekal fleet kenderaan kerajaan Malaysia. Spenco telah menguruskan lebih dari 35,000 kenderaan sejak 1994 dan telah berjaya melahirkan seramai 63 pemilik bengkel Bumiputra dalam usaha merealisasikan dasar keutamaan Bumiputra sebagai agenda nasional ini pada tahun 1994 lagi. Dan selepas itu, selain membekal dan mengurus fleet kenderaan Malaysia, syarikat ini turut melaksanakan semua urusan pembaikan, penyelenggaraan, urusan pendaftaran dan pemeriksaan kenderaan. Perkhidmatan mereka adalah bagi tempoh 24 jam sehari sepanjang tahun di seluruh Malaysia. Jadi kereta anggota pentadbiran telah tamat pajakan dan perlu digantikan. Memandangkan ianya melibatkan soal keselamatan dan keselesaan pengguna. Di samping itu, kos alat ganti, pembaikan dan penyelenggaraan akan menjadi tinggi. Dan ketersediaan alat ganti di pasaran pun dah semakin berkurang kerana kereta itu dah tak dibuat lagi. Serta menjejaskan kelancaran penyelenggaraan anggota pentadbiran. Jadi kerajaan sedia maklum bahawa kenderaan keluaran Proton wajar diberi keutamaan, ada yang akan sebut ni kejap lagi, dalam pembekalan kenderaan kerajaan. Namun demikian, Proton telah memaklumkan secara rasmi kepada Kementerian Kewangan pada 21 November 2019 berhubung pemberhentian pengeluaran Proton perdana 2.4 premium. Jadi perkara ini sekaligus telah menjejaskan penggantianlah Menteri-Menteri Persekutuan keretanya, maka kerajaan tiada pilihan lain selain beralih kepada model lain untuk mengganti Proton perdana ini. Dan kos pajakan yang dibelanjakan untuk setiap kenderaan rasmi Menteri-Menteri Persekutuan memberi nilai faedah yang terbaik. Ini dapat dilihat daripada reputasi kenderaan yang bercirikan teknologi yang canggih. Kita tengok ruang kabin tu lebih besar, konfigurasi pacuan roda belakang, macam-macam lagi lah. Ini menjamin keselesaan dan keselamatan seseorang pegawai pentadbiran dan juga menjadi keutamaan di mana-mana kerajaan-kerajaan negeri lain juga. Jadi, silakan. Menteri, sedikit. Yang tidak masuk akal, kalau Proton perdana tidak lagi boleh diguna pakai, kenapa kerajaan tidak memilih menggunakan X70 dan memilih untuk menggunakan Vellfire? Saya katakan ini, boleh tanya menteri-menteri yang sebelum ini bawah Pakatan Harapan di sebelah sana. Apabila cadangan untuk menukar kepada Vellfire, saya tolak. Apabila ada yang kata Proton perdana tidak boleh digunakan pakai, saya kata gunakan X70. Tolak di kabinet? X70. Tolak di kabinet? Saya tolak penggunaan Vellfire. Di dalam jemaah menteri? Betul, dalam jemaah menteri. Tapi kenapa tak resign je? Dan akhirnya tak setuju? mengekalkan... Bukan konsensus. Cakap tak serupa bikin. Cakap tak serupa bikin. Sekarang ni ini adalah keputusan kabinetnya dan akhirnya tak kekalkan penggunaan Proton. Kalau Proton perdana tidak boleh digunakan pakai, kenapa X70 tak boleh? Adakah X70 ini tidak selesa? Ya? Tidak selamat? Okey, mungkin yang Berhormat Muar tak tahu ya. Yang Berhormat Muar tahu tak kerajaan-kerajaan negeri juga menggunakan model kenderaan Toyota, ya, menggunakan Honda, kerajaan negeri juga menggunakan Mercedes sebagai kenderaan rasmi kerajaan negeri. Kenapa kerana Menteri, tolong jawab kenapa Vellfire lebih selamat? Lebih selamat
Dan juga Menteri. lebih mewah keselesaan Menteri, jika nak kita- dibandingkan dengan Proton. Menteri, kita tidak persoalkan Menteri keputusan besar kerajaan. Kedah zaman Pakatan Harapan beli Volvo Menteri. Menteri, kalau- besar Kedah zaman Pakatan Harapan beli Volvo. Menteri, Tak ada kita pembeli, tidak tak ada pertikaikan. pembeli Proton. Jika Okey. Sudah. Yang Awak Menteri. Teruskan isu lain. Menteri, saya tanya soalan tentang kontrak. Dah jawab. Kontrak kepada Pulau Spenco. Pinang beli SUV 500 Bukan Mercedes. isu Tak beli welfare. Proton. Duduk. Muah ambil fakta betul. Penang pakai SUV 500 Mercedes. Baling, jangan kacau Ketua lah. Menteri Okey, baling. Alright, baling. pakai Baling. Ya, bayang baru. Terima kasih Tan Sri Speaker. Saya nak tanya tentang bukan isu welfare sahaja. Welfare itu keputusan kabinet. Kabinet nak Cakap tak serupa bikin. Tapi isunya adalah kontrak selama 15 tahun kepada Spenco secara direct negotiation. Itu betul ke tak? Okey. Dan itu pun siapa yang adakah bagi? syarikat lain 30 yang memberi- tahun dulu Perdana Menteri mana yang bagi pada Spenco konsesi yang lama? Langkawi bagi. Baling. Okey. Dan isu yang soalan kedua adalah ada syarikat yang menawarkan kontrak yang boleh menjimatkan kerajaan 664 juta ringgit. Syarikat mana tu? Yang berhormat, syarikat mana? Kita nak dengar daripada jawapan menteri. Boleh. Ya, terima kasih. Tapi saya ingin tahu dulu syarikat mana yang DJM boleh. Menteri jawab. Kita tanya soalan. Saya Betul pun tanya tak? soalan Ya, juga. menteri Yang kena jawab. Ini adalah yang ada ni. Kita tahulah syarikat mana belum terjawab. Menteri kena jawab balik juga. Siapa yang bagi 30 tahun dulu konsesi kepada Spenco untuk jangka masa yang panjang? Jawab balik. Baling. Okey. Yang Awak Menteri tolong saya jawab. biar saya jawab dulu. I mean, ini Jawab. bukan secara direct nego ya. Sorry lah, bukan direct nego. Tender terbuka, ya, RFP telah dibuat, perolehannya terbuka, dan Spenco adalah salah satu mereka yang telah tender untuk apa namanya, untuk mendapat pembekalan kereta ini. 3 minit. Menteri, satu penjelasan. Semasa pembahasan rancangan Malaysia ke-12, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengatakan bahawa fokus untuk bajet 22 adalah berkait dengan Kementerian Kesihatan dan juga Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Tetapi kalau kita semak peruntukan yang telah diberikan kepada kedua-dua kementerian ini, amat mengecewakan. Saya nak tanya kepada Yang Berhormat Menteri, macam mana untuk menolong usahawan kecil yang banyak telah bankrupt, yang banyak tidak ada kerja sekarang, dan juga untuk menangani COVID-19 yang nampaknya sudah meningkat sekarang, dan juga peningkatan NCDs yang begitu besar sekarang. So saya minta sekarang kepada Menteri untuk memberi suntikan yang tinggi, yang besar kepada kedua-dua kementerian ini. Dan isu ini telah dibangkit oleh pembahasan dalam both sides, dan juga saya fikir masa dah sampai untuk menolong usahawan kecil termasuk Kementerian Kesihatan. Minta pandangan. Terima kasih, Yang Berhormat. Menteri, last. Saya last. Boleh saya Menteri, jawab dulu? saya last, very for quick one. Muah cakap tadi, kena pakai kereta X70. Saya nak tanya Muah, harga X70, harga lebih kurang 100,000. Persoalan saya, nombor plate WCL1, berapa harganya? Tolong tanya dengan Menteri Pengangkutan Jalan tu, setahu saya 100,000 lebih, 200,000. Saya tak tahulah berapa dia beli WCL1 tu. Tolong jawab. Saya boleh jawab sekarang. Jawab Menteri. Yang Berhormat Menteri. Baik, saya jawab. Yang Jawab Berhormat Menteri. Saya jawab. Yang Berhormat, selain biar saya jawab soalan mengenai Kementerian Kesihatan dan juga ni. Menteri 2 minit saja ya. Selain Yang Berhormat, semua menteri-menteri ahli pentadbir awam dapat satu plate number. Saya pada tahun lepas apabila peruntukan MUA ditarik, saya jual untuk orang kawasan saya. Tak, saya tanya pasal nombor plate. Peruntukan tak payah cakap. Masa Pakatan Harapan. okey, boleh Duduk, saya jawab. duduk. YB Cukup. Muam, biar saya jawab soalan YB Santiago. Baling, Muah, duduk. Selain Muah, duduk. Tolong, Menteri. Biar saya jawab soalan Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Kelang, saya nak jawab soalan Yang Berhormat Kelang. Yang Berhormat Menteri. Saya selain 1 minit okey, 19 saat. saya ni penting kan jawapan. Ya. Saya nak jawab.
mengenai Kementerian Kesihatan ni penting. Saya nak jawab Yang Berhormat Ya. Kelang tadi. Selain daripada apa yang disediakan untuk Kementerian Kesihatan di bawah anggaran perbelanjaan, sebenarnya Yang Berhormat ada another 4 bilion, another 4 bilion ringgit tambahan yang disediakan di bawah KWC dan juga kumpulan wang amanah negara, dan juga bantuan kepada perniagaan memang diperlukan juga, dan ini melibatkan pakej semarak niaga. Kalau lihat jumlah semarak niaga tu 40 bilion ringgit yang diletakkan kebanyakannya di bawah MEDEC. Jadi sumbangan itu keutamaan yang diberikan kepada usahawan tidak boleh dilihat hanya dengan merujuk pada peruntukan MEDEC, kerana lebih daripada itu di luar MEDEC. Yang Menteri, terima kasih. Pasal Mas Menteri. Menteri, adakah kontrak Menteri, Sepenggo Mas. ini paling rendah? Pasal Mas Menteri. Duduk semua. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri Keuangan. Maka dengan itu habislah giliran menjawab semua kementerian. DNB tak? Diakhiri dengan Yang Berhormat Menteri Keuangan sebentar tadi. Ahli Yang Berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Ahli-ahli Yang Berhormat yang bersetuju kata bersetuju. Belah bagi, belah bagi. Yang tidak bersetuju kata tidak. Tidak. Belah bagi. Belah bagi. Belah bagi. Lebih suara yang bersetuju. Maka rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Belah bagi. Tolong bilang. Datuk Speaker, peraturan 46 belah bagi ya. Belah bagi. Yang tiada MOU lah semua ni. Apa pasal bising? Belanjawan tak bising. Tak MOU. Tak cukup. Yang tiada MOU, tiada peruntukan lawan. Maaf, tidak cukup 15. Warisan menghina DAP dan juga PKR. Diteruskan dengan kami bukan gabungan. Seterusnya. Tiada Terima kasih DAP, terima kasih berpihak kepada rakyat. Daripada kumpulan wang itu untuk perkhidmatan bagi tahun 2022 dan bagi memperuntukkan jumlah wang itu untuk perkhidmatan bagi tahun itu. Ahli-ahli Yang Berhormat, sekarang saya kemukakan masalah bahawa usul di atas nama Yang Berhormat Menteri Keuangan di dalam aturan urusan mesyuarat ini diedarkan kepada jawatankuasa sebuah buah majlis. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Ahli-ahli yang tidak bersetuju kata tidak. Tidak. Tidak setuju. Terima kasih kepada PKR, DAP, PAN, janji ditepati. Dengan itu, ahli-ahli yang berhormat, mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari ini. Maka warisan